Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita sambung bab 7. So, cikgu harap kamu sihat ya. Cikgu buat rakaman saja hari ni sebab cikgu perlu pergi ke sekolah. Okey, untuk hari ni kita tengok buku teks kamu muka surat 184 berkaitan garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Hari tu kamu dah belajar apa? Kamu dah cari untuk koordinat, kan? Tembereng garis. Kamu gunakan formula NX1 tambah MX2 tu. Kamu dah cari dah untuk tembereng garis, pembahagian tembereng garis tu koordinat yang dia nak. Okey, so sambungan daripada dia, kita kena tengok kepada garis lurus yang terlibat lah. So tembereng dia akan melibatkan kepada garis lurus. Okey, ada dua jenis garis lurus, iaitu garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Garis lurus selari tu apa? Maksudnya dia punya kecerunan dia samalah. Contohnya dia ada satu garis lurus, kita labelkan sebagai L1. Dan satu lagi garis lurus, kita labelkan sebagai L2. Yang dikatakan selari garis lurus tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada nilai kecerunan. Nilai kecerunan garis tu. Okey, contohnya kecerunan untuk garis L1 yang pertama kamu dapat 2. Bila dia kata garis lurus L1 dan L2 ni selari, maksudnya kecerunan garis lurus yang kedua pun mesti dapat 2. Itu maksud selari. Okey, kita nak tengok yang selari dahulu. So, penerangannya ada dalam buku teks, aku muka surat 185. Banyak So, boleh rujuk buku teks. Okey, so cara nak kira kecerunan. Ini formula untuk kira kecerunan. Iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, nak ambil mana Y2, Y1 ni? So, macam kita belajar tembereng hari tu. So, katakan koordinat A ada 3, 4. Koordinat B adalah 5, 7. Okey, yang mana yang sebut dulu adalah X1, partner dia adalah Y1. B pula X2, Y2. So, kalau dia kata cari kecerunan garis lurus AB. So, formula dia ni ya. Okey. So, masuklah formula kecerunan AB. Kecerunan ni dia labelkan sebagai M. M tu kecerunan lah. Cikgu tulis MAB sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, masukkan Y2 kita. Y2 kita adalah 7. Tolak Y1 kita adalah 4 bahagi X2 kita adalah 5. Tolak X1 kita adalah 3. So, kamu kira 7 tolak 4, 3. 5 tolak 3 adalah 2. Jadi, kecerunan AB, garis AB cikgu dapat adalah 3/2. Yang tu yang diterangkan kat sini. Okey, kalau tengok yang ni, dia bagi apa? Kecerunan tadi ya. Iaitu dia ambil Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Yang ni. So, maksudnya kecerunan dia andaikan. Bukan andaikan. Dia ambil titik tadi. So, maksudnya kita dapat yang ni, yang menegak ni. Yang menegak bahagi yang melintang. Okey, yang menegak dia labelkan sebagai apa? Koordinat BC ya. Yang ni. Bahagi dengan koordinat AC. Lepas tu dia buat tu. BC bahagi dengan AC. Okey, BC bahagi AC ni dia bentuk satu segitiga. Tentu. Sini B, sini C, sini A. Dia bentuk satu segitiga. Okey, yang ni BC bahagi AC. So, sudut dia dekat sini. Okey, so bila sudut dekat sini, kita menggunakan tangent. Tangent tu apa? Formula tangent dah belajar dah. Okey, pada tajuk yang sebelum ni. Tangent adalah bertentangan bahagi dengan persebelahan. Okey, tangent adalah bertentangan bahagi sebelahan. Tentang pada sudutnya apa dia? Panjang BC ya. Sebab tu dia dapat BC. Bahagi dengan sebelahan bagi sudutnya adalah panjang AC. So, dia buat BC bahagi AC untuk cari kecerunan dia. Sama juga dengan penggunaan formula tangent bagi sudut di sini. Okey. Yang penting faham konsep nak guna tadi. Okey, dia kata apa lagi?
M sama dengan tangent theta tadi dengan sudut theta-nya, sudut yang terbentuk bagi suatu garis lurus dengan arah positif paksi X. Arah positif paksi X iaitu sudut dia antara kurang dan sama 0 darjah dengan kurang daripada 180 darjah. Dia mesti paksi X. Positif lah. Okey. So, kamu boleh faham. So, berkaitan dengan sudut. Sini sudut dia. So, satu ni 90 darjah. Kadar dia lajak kot ni sampai 180 darjah. 90, 90, 180 lah. Okey, dia kata terbentuk bagi satu garis lurus dengan arah positif paksi X. Ni arah positif paksi X dengan sudut dia antara 0 sampai 180. Di sini. Okey, sudut dia boleh terbentuk 0 sampai 180 darjah. Okey, ini dia punya penerangan dia. Penerangan dia maksudnya berkaitan garis lurus selari tadi. Okey, kamu tengok yang ni. Dia kata dua garis lurus L1, L2 adalah selari antara satu sama lain jika dan hanya jika M1 sama dengan M2. Yang cikgu terang tadi. Dia selari, dia berkait dengan kecerunan. Kalau L1 tadi cikgu kata 2, kecerunan dia. L2 dia pun mesti kecerunan dia sama iaitu 2. Itu baru dikatakan selari. Kalau L1 kecerunan kamu dapat, katakan M1 ni kamu dapat 5. Okey, kira-kira kecerunan garis untuk L2 ni kamu dapat 6. So, dia tak sama. Jadi, garis itu tidak selari. Itu saja. Kalau kecerunan sama, dia mesti selari. Kalau tak sama, dia bukan selari. Okey, so kita tengok sikit latihan sekali. Sambung selepas ni.